Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Suratul Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya para asatizah, para habaib, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sambung lagi pada malam ni untuk hadis pilihan kita. InsyaAllah hadis yang kita akan bacakan pada malam ni adalah berkaitan dengan akhlak seorang Muslim dan seorang akhlak orang yang berhijrah. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Al-muslimu man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Maksud hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam yang sempurna adalah orang yang mana orang-orang Islam yang lain adalah selamat daripada lidahnya dan tangannya. Orang yang berhijrah pula adalah orang yang meninggalkan perbuatan yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang pendek dan secara cukup yakin dan percaya kebanyakan daripada kita telah banyak kali dibacakan dan menghayati daripada potongan hadis ni. Kita tengok sedikit berkaitan dengan hadis ni melalui biodata daripada perawi. Sayyidina Abdullah bin Amr adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan antara sahabat Nabi yang terawal memeluk agama Islam. Abdullah bin Amr adalah salah seorang daripada sahabat Nabi di antara yang terawal memeluk agama Islam. Ayah beliau yang bernama Sayyidina Amr bin Al-As juga merupakan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amr Al-As ni biasa kita dengar, biasa sangat kita dengar. Kalau mungkin yang pernah sebelum buat umrah tu, sebelum sampai ke Mekah mungkin, ataupun selepas daripada balik Mekah, singgah di di Mesir, ada masjid Amr Al-As, masjid yang famous, luas sangat lah. Tuan-tuan yang pergi tahulah, rasanya 2 padang bola rasanya masjid, besar betul, besar sangat. Tapi bila malam 27 Ramadan penuh orang sampai ke tengah jalan, penuhnya. Tara masjid dah kosong, maksudnya bukan kosong, luas. Kalau datang tengah hari biasa tu kosong apa itu je lah. Tapi datang 27 Ramadan, dia punya jam dia tu, wah, lebih kurang sekilo sebelum kot, sekilo sebelum nak sampai ke masjid tu jalan dah tutup. Masjid Amr Al-As. Sebab apa? Malam tu Jibril turun. Imam Jibril jadi imam dekat Masjid Amr Al-As. Punya nak kata ramainya menghidupkan mengejar malam Lailatul Qadar. Yang tuan-tuan biasa dengar, malam 27 Ramadan tu
Kalau Imam Jibril ni apa nama tu jadi imam, doa kunut tu alhamdulillah lenguh tangan-tangan, dah angkat turun balik, naik balik turun balik, atau kunut saja, bukan apa kunut subuh kita kan. Kunut kita tak dan nak tidur, dah habis dah bacaan kunutnya. Ini kunutnya saja dah sejam. Masjid Amru Al-Laus. Itu kehebatan orang di sana lah, menghidupkan malam-malam Ramadan. Mungkin dalam tempoh beberapa tahun ni, alhamdulillah lah, kalau kita tengok di Malaysia ni, dia dah mula menghidupkan tu sangat ramai. Dah ramai sangat. Masjid kita pun hidupkan malam-malam 10 malam terakhir. Itu antara aktiviti yang sepatutnya semua kena buat. Sebelum ni agak suram sikit. Alhamdulillah. Baik. Sayyidina Abdullah bin Amru memeluk Islam sebelum daripada ayah dia memeluk agama Islam. Nak katanya dia lebih awal daripada ayah. Beliau merupakan salah seorang daripada fuqaha daripada kalangan para sahabat Nabi SAW. Sayyidina Abdullah bin Amru terkenal sebagai salah seorang sahabat Nabi yang banyak menghafal hadis. Antara yang paling banyak. Ini diakui oleh Sayyidina Abu Hurairah. Tuan-tuan, kita biasa baca hadis, kita banyak dengar nama yang perawinya adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah sendiri mengiktiraf Abdullah bin Amru ni paling banyak menghafal hadis. Punya hebatnya Abdullah bin Amru. Abu Hurairah dia kata apa? Dia kata bahawa beliau tidak mendapati seorang pun daripada kalangan sahabat Nabi yang banyak menghafal hadis lebih daripada diri beliau sendiri. Abu Hurairah ni dah banyak orang, tapi Abu Hurairah kata Abdullah bin Amru ni lagi banyak daripada dia. Lagi banyak. Baik. Sagi kita tengok siapa yang sebenarnya yang banyak ni. Dengar banyaknya Abu Hurairah. Abdullah bin Amru ni tak adalah nak kata banyak sangat, banyak juga. Asalnya paling banyak Abu Hurairah. Sagi kita tengok. Lebihnya di mana? Sayyidina Abdullah bin Amru menulis hadis yang didengari olehnya daripada Nabi, sedangkan Sayyidina Abu Hurairah banyak menghafal terus. Hafal terus, tak tulis. Itu beza Abu Hurairah dengan Abdullah bin Amru. Abu Hurairah banyak dia hafal terus. Abdullah bin Amru ni dia banyak menulis hadis. Dia dapat hadis, dia tulis dulu. Kayaknya level-level kita ni, lebih-lebih orang lelaki ni, dia level-level Abu Hurairah. Dia jenis hafal terus. Level-level apa nama tu, kedai-kedai mamak lah, mana dia nulis ambil order. Dia mengapel tu, minum apa. Kita tengok punya lah ramai, dia tak tulis. Nak kabarnya ingat, boleh ingat. Melayu jangan, jangan tak tulis. Tak tulis masalah lagi. Itu kelebihan kita lah, tak tulis masalah lagi. Hebatnya Abu Hurairah dia hafal terus. Abdullah bin Amru dia ambil pendekatan untuk tulis. Alhamdulillah. Tapi banyak menulis ni, kalau nak berbandingkan lelaki dengan perempuan banyak menulis lagi ya. Biasa-biasanya lah, daripada perhatian saya lah. Tak adalah kajian tu, wallahu alam. Tapi perhatian tu banyaknya perempuan lebih banyak menulis. Tapi tak tahulah dia orang tengok balik ke tak, dia orang benda yang dia orang tulis tu. Tapi dia orang antara yang banyak menulis apa benda yang dia dengar ditulis. Abu Hurairah disebut, ma min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun aktsaru hadithan anhu minni illa ma kana min Abdullah bin Amr fa innahu kana yaktub wala aktub. Ini yang disebut oleh Abu Hurairah.
Tidak ada seorang pun daripada sahabat Nabi yang memiliki hadis lebih banyak daripada aku melainkan Sayyidina Abdullah ibn Amr. Ini kerana beliau menulis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku pula tidak menulis. Itu beza dia antara keduanya. Tapi diperbahaskan apakah benar bahawa Abu Hurairah ni hadisnya lebih sikit daripada Abdullah bin Amr. Jadi ulama pun bahas juga apa maksud yang dimaksudkan dengan melainkan tersebut. Melainkan, kan Abu Hurairah sebut lebih, tak ada yang sahabat yang lebih banyak daripada aku melainkan Sayyidina Abdullah bin Amr. Maksud yang dimaksudkan oleh Abu Hurairah melainkan itu adalah membawa kepada menyatakan bahawa hadis yang diriwayatkan oleh beliau lebih sedikit berbanding dengan hadis yang diriwayatkan Sayyidina Abdullah bin Amr. Yang dimaksudkan sebenarnya adalah sebaliknya. Sebaliknya, iaitu akan tetapi. Akan tetapi maksudnya sebab banyak yang dimaksudkan tu adalah banyak Abdullah bin Amr menulis, bukan banyaknya hafal semacam dia. Maksudnya Abu Hurairah lebih banyak menghafal hadis berbanding dengan Abdullah bin Amr. Tak kisahlah antara keduanya, yang penting kedua-dua ni adalah antara insan yang hebat, yang Allah berikan rezeki untuk berdamping dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang lebih mulia kalau kita nak bandingkan kita menghayati Al-Quran selepas daripada Al-Quran ialah hadis. Mereka ni berdamping dengan hadis sehingga boleh sampai kepada kita. Besarnya jasa dia orang ni, besarnya jasa kedua-dua ni. Banyak lagi daripada perawi hadis. Sayyidina Abdullah bin Amr lebih banyak menjadikan kehidupan hariannya dengan beribadah berbanding dengan mengajar. Ini antara kelebihan Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ni kelebihan dia adalah kerjanya siang dan malam beribadah. Abdullah bin Amr siang berpuasa, malam qiyamul lail. Gitu setiap hari. Puasa setiap hari, qiyamul lail setiap hari. Itu Abdullah bin Amr. Dan dia ni dah berkahwin. Jadi bila melihatkan kepada apa yang dibuat oleh Abdullah bin Amr, isterinya fed up lah, stres lah. Atau pagi tak ada, malam qiyamul lail je. Pagi berpuasa, buat amalan hadis yang lain, malam qiyamul lail sepanjang malam. Allah jauh dengan kita kan? Setiap hari dia buat, setiap hari. Jadi reportlah si isterinya kepada Nabi SAW. Nabi pun pergi berjumpa dengan Abdullah bin Amr. Apa Nabi sebut? Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail. Si Abdullah bin Amr dia meriwayatkan, Nabi berjumpa dengan dia. Nabi cakap, wahai Abdullah, aku dengar cerita kamu ni berpuasa sepanjang hari, setiap hari lah maksudnya, dan mendirikan solat di waktu malam. Nabi tanya kepada Abdullah bin Amr. Faqultu bala ya Rasulullah. Kata betul, benar. Apa Nabi sebut? Fala taf'al, jangan buat macam tu. Nabi sebut jangan buat macam tu. Sum wa aftir, kamu berpuasa, kemudian keesokan harinya tak payah berpuasa. Nabi suruh selang-selang, jangan puasa sepanjang hari, setiap hari pun puasa. Nabi kata sum wa aftir, puasa sehari,
Hari esok tak payah puasa. Lepas tu nak puasa balik keesokan harinya, buka balik. Begitu. Qum wa nam. Kamu kena dirikan solat, lepas tu kamu kena tidur juga. Dirikan solat, lepas tu tidur. Fa inna li sajadika alayka haqqan. Pada jasad kamu ni ada hak yang perlu kamu tunaikan. Sebagai manusia, kita ada jasad, semuanya ada hak. Jadi kena tunaikan hak kepada tubuh badan. Bukan kepada tubuh badan sahaja, yang berkait dengan tubuh badan sekali, yang berkait dengan kita, ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita, masyarakat kita, dia ada hak dia. Jadi bila dia ada hak, kita kena bagi hak tersebut. Ini yang disebut oleh Nabi. Hak kita dengan masyarakat ada, hak kita dengan keluarga ada, hak kita dengan kawan ada. Kawan memerlukan nasihat kita kena bagi. Ada orang jenis dia tak minta apa-apa pun, biar je lah, salah. Kita kena ambil tahu, kena ambil tahu. Orang panggil apa? Menyibuk jaga tepi kain orang. Kena jaga juga. Sebab apa? Dia adalah saudara kita, dia adalah sahabat kita. Kalau orang marah tu, jangan sibuklah aku. Orang jadi marah gitu, kamu tahu apa? Benar, tapi ada hak kamu pada aku. Aku kena ambil tanggungjawab tu. Memang seronok kalau kita duduk duduk kita saja, ya, seronok. Tak ada tak ada mikirkan orang lain. Seronok. Apa nak dipikirkan? Lantaklah, yang penting aku cukup makan, cukup tidur, aku boleh buat sekian. Itu je. Apa kata Hamka? Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Apa beza? Lembu pun hidup juga. Apa beza kita dengan dia? Jadi kita ada tanggungjawab kita kepada sekeliling kita, pada alam sekitar, pada ummah secara keseluruhan. Baik, antara yang Nabi sebut, wa inna li'ainika 'alaika haqqan, wa inna li zawjika 'alaika haqqan, wa inna li zawrika 'alaika haqqan. Pada isteri kamu ada hak dia, hak yang perlu ditunaikan. Pada ahli keluarga kamu ada hak yang perlu ditunaikan. Kepada kawan-kawan juga ada hak yang perlu diselesaikan. Wa inna bihasbika an tasuma kulla syahrin thalatha ayyam. Nabi sebut dalam sebulan 3 hari dah memadai untuk berpuasa. Sebab apa? Dalam hadis ini Nabi sebut, fa inna laka bi kulli hasanatin 10 amsalha. Maksudnya setiap bulan berpuasa 3 hari, satu hari itu dapat 10, pahalanya lebih kurang 10 hari. Jadi kalau berpuasanya 3 hari dalam tempoh sebulan, dapat berapa hari? 30 hari. Dapat dah sebulan. Itu yang terbaik. Puasa 3 hari, sampai kalau setiap bulan 3 hari, sampailah akhir tahun kita dapat semua. Fa inna dzalika siyamud dahri kulli. Kalau puasa setiap bulan macam tu, setahun tu ibarat berpuasa, pahalanya sama. Ni Nabi ajar. Kita kena belajarlah berpuasa sunat. Puasa sunat. Kadang-kadang susah sikit je. Baru nak puasa tengok dah terhidang dah. Dah ada terhidang. Pagi tu niat dah nak puasa. Bangun-bangun Allah dah terhidang. Balik-balik pada masjid dah terhidang. Tak makan tak gamak. Jaga hati, makan. Selesai. Maksudnya kalau nak berpuasa, kena bagi tahu dulu lah orang rumah. Planning sama-sama. Puasa sama-sama. Baru dapat mawaddatan warahmah.
mawaddatan warahmah. Baik, ini yang disebutkan yang dibuat oleh Abdullah bin Amr. Bukan senang nak jumpa orang yang macam ni time-time sekarang ni. Kerjanya amalan dia 24 hours amalan dia. Berpuasa, apa nama tu, malam qiyamul lail. Tak apalah, kita training dululah. Kita nak jadi Abdullah bin Amr ni, kita training dulu dalam bulan Ramadan. Siang berpuasa, malam qiyamul lail. Training dalam bulan Ramadan, habis bulan Ramadan kita try pula bulan selain daripada Ramadan. Baik, keterangan daripada hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa sikap dan akhlak yang sepatutnya dibuat oleh seorang yang bergelar Muslim. Rasulullah SAW menyatakan bahawa orang Islam yang sejati adalah seseorang yang mengakui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah pesuruh Allah, serta memiliki sikap yang menggembirakan orang lain. Hadis ni sebut kita menggembirakan orang lain. Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Maksudnya kita ada hak kita dengan orang lain untuk kita jaga muslim yang lain. Kita kena ada sikap yang baik sebagai seorang muslim. Menurut Rasulullah SAW, bukti bahawa seseorang individu muslim itu merupakan muslim sejati adalah orang lain terselamat daripada kejahatan lidah dan tangan. Kejahatan lidah dan tangan, dia orang lain ataupun orang muslim yang lain terselamat daripada dia. Kalau kita bincang bab lidah ni, panjang juga. Sebab dia ada beberapa benda-benda yang melibatkan lidah yang kita susah nak buang. Lebih-lebih lagi yang dekat dengan kita adalah kita lah, orang Melayu ni lah. Orang Melayu ni dia macam saya sebut sebelum ni, kita ni ramah sikit, kadang-kadang tu terlajak juga berguraunya. Tapi yang digariskan oleh Nabi dan juga dihuraikan oleh para alim ulama, lebih kurang ada 5 perkara yang berkait dengan lidah yang kita kena jaga, seperti yang sedia maklum bahawa lidah ni tidak bertulang. Tidak bertulang ni dia melengkar, dia lebih sikit, dia liar sikit. Jadi nak jaganya bukan senang juga. Yang digariskan oleh alim ulama ialah antara yang pertamanya berkaitan dengan asyatm ataupun syatam, caci maki. Yang ini yang kita nak kena jaga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya Rasulullah, inna fulanah taqumul lail wa tasumun nahar wa taf'al wa tasaddaq. Seorang muslim ni, ada seorang ni, dia mendirikan solat pada waktu malam, siang berpuasa, dia buat kerja dengan baik, bersedekah, tapi ada satu je, wa tu'zi jiranaha bilisaniha. Ada seorang muslim ataupun muslimah mendirikan solat pada waktu malam, siangnya berpuasa, bersedekah, buat amal kebaikan, tapi ada satu je, yang ni, wa tu'zi jiranaha bilisaniha, dia menyakiti jirannya dengan lidah. Yang disebut dalam ni, hadis ni, fulanah. Fulanah maksudnya muannas. Ini memang kebiasaan disebutkan sebagai perempuan. Sebab perempuan ni kelebihan dia, kosakata dia dalam sehari banyak. Dalam sehari berapa kekajian? 20,000 kan? 20,000 patah perkataan. Laki tak banyak, lebih kurang dalam 7,000 je. Rasanya lah saya kalau saya silap boleh berbetulkan. Kita lelaki 7,000 something lah. Perempuan dia ada 20k punya perkataan dalam sehari. Banyak lagi.
Sebab tu kadang-kadang dia terlajak. Biasalah tu. Biasa. Pasal dia banyak kosa katanya banyak. Lelaki dia tak banyak. Balik kerja tu kira habis lah. Balik kerja, balik rumah tu kira habis dah, dia punya kotanya dah habis. Itu pasal bila bini tanya bila balik rumah tu, dah makan apa? Dah habis. Kotanya dah habis. Jawab je lah. Nak siapkan makan ke? Itu je jawab. Pasal kita dah habis pagi tadi. Kalau yang jenis lelaki yang jenis baik sikit, suami baik sikit, kalau jenis isterinya bekerja, dia pun bekerja, contoh suami ambil isteri balik kerja, dia tanya dan masuk je dalam kereta, si suami tanya, macam mana hari ni? Sampai ke rumah tak habis lagi cerita tu. Perempuan tu, isterinya ceritanya sampai ke rumah tak habis lagi. Nak kabarnya banyak lagi ceritanya. Laki good listener, dia dengar je, dengar. Ada part-part tu je yang menyaut. Yelah. Gitu. Nak kabarnya kelebihan yang ada pada perempuan, dia banyak lisan dia banyak. Sebab tu yang disebut dalam ni, hadis ni ditanyakan kepada Nabi berkenaan dengan fulanah, berkaitan dengan perempuan. Yang lelaki jangan stres. Memang fitrahnya daripada zaman Nabi lagi. Daripada zaman Nabi lagi. Jadi kena sabar. Kena sabar. Masalah dia ni adalah, dia ni memang baik, amalan semua dia buat, tetapi wa tu'zi jiranaha bilisaniha, dia buat sakit kepada jiran dia. Sakit hatilah, sakit hati. Apa yang Nabi jawab? Apa yang Nabi jawab? Hiya min ahlin nar. Hiya min ahlin nar. Dia ni ahli neraka. Sebab apa? Dia tak jaga lidah dia dengan jiran dia. Yang Nabi sebut ni kepada jiran. Kepada jiran je. Bukan kepada orang-orang yang lain lagi ni. Kalau orang-orang lain lagi, apatah lagi dengan jiran. Jiran pun kita kena berbuat baik. Tuan-tuan, di sekeliling kita ni kita ada jiran-jiran. Tuan-tuan perlu rasa bersyukur bahawa kalau dapat jiran yang baik, itu sangat nikmat yang besar. Yang besar. Mungkin ada yang dah ada pengalaman, ataupun yang belum ada pengalaman, yang dapat jiran yang memang tak seperfahaman dengan kita. Kita sendiri tak faham dia, dia tak faham kita. Azab. Kita balik ke rumah patutnya rasa bahagia sebab kita balik rumah. Tetapi apabila kita ada jiran yang kita sendiri tak faham dia dan dia tak faham kita, akhirnya kita rasa tak tenang apabila kita balik rumah. Maksudnya kalau kita dapat jiran yang baik itu, kena bersyukur banyak-banyak. Kalau dia tak baik, kita kena buat baik dengan dia. Kena buat baik. Lebih-lebih lagi kalau kita ni mungkinlah tak berasa sangat ya. Kalau macam orang di Kuala Lumpur, rumah flat, rumah jenis quarter sebagai contoh kan, apartment. Kalau dah rumah apartment, mana rupa ada tanah. Duduk tingkat 12, tingkat 20. Anak-anak nak main, takkan nak main dalam rumah je, atau mainlah depan rumah dema juga. Kalau dapat jiran yang tidak memahami, kita nak buka pintu pun depan rumah dia. Jadi kena jaga jiran kita kena jaga. Sebab esok kalau apa-apa hal pun, itulah orang paling dekat yang paling mudah untuk kita minta tolong. Ya. Kalau jadi apa-apa, jiran lah antara yang boleh tolong. Tapi kalau kita sendiri tidak menjaga silaturahim dengan jiran kita habis. Kita tak tenang. Yang kedua, yang pertama ni syatam. Lidah ni takut kita mencaci maki orang, kita memaki hamun orang, dan dia akan merosakkan dan menyakitkan hati orang. Yang kedua, an-namimah. Namimah ni adu domba.
Kan ada kisah Nabi ketika berjalan dengan sahabat, berlalu depan dua kubur. Lepas tu apa yang Nabi buat? Nabi berhenti, Nabi ambil pelepah, Nabi belah dua, pacakkan dekat dua-dua kubur, pacak pada dua-dua kubur. Jadi sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kamu buat apa ni? Bahasa kita ni, apa kehek buat macam ni? Nabi jawab, yang di dalam kubur ni kedua-duanya sedang diazab. Sedang diazab. Sebab apa? Pada kehidupan hidup dia di dunia ni, dia banyak an-namimah, mengadu domba. Kena jaga-jaga. Nampak di dunia ni tak ada rasa sangat, esok dalam kubur baru kena, erti penyesalan. Yang ni banyaklah pula perbahasan dalam hadis ni. Apa nama Nabi pacak, pasal apa Nabi pacak? Sebab Nabi selagi pelepah tu tak kering, dia akan diselamatkan daripada azab. Ni perbincangan ni panjang ni. Boleh ke dengan macam ni boleh dihentikan azab dan sebagainya. Itu tak payah kita masuk bab tu. Yang ketiga, riba. Lidah ni riba ni maksud dia gosip. Bahasa moden sikit, gosip. Bahasa level sekarang ni dia membasol, membawang. Bahasa sekarang lah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibah. Nabi tanya, tahukah kalian berkenaan dengan ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Tuan-tuan, kalau fikir logiknya, yang Nabi sebut ni ghibah dalam bahasa Arab. Tapi sahabat tanya lagi, apa yang dimaksudkan dengan ghibah? Kalau kita sebut nama mengumpat ataupun bergosip, membawang, kita tahu. Tapi tanya lagi, sebab apa? Nak tahu di sebalik tu apa. Atadru nama anil ghibah, berkenaan dengan ghibah. Atadru nama al-ghibah. Qalu, sahabat jawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut berkenaan dengan saudaramu apa yang dia benci. Itu yang dimaksudkan dengan riba. Yang kamu sebut tu adalah benda yang kalau orang terdengar dia benci. Afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Bagaimana pendapatmu kalaulah apa yang aku katakan itu adalah benar berkenaan dengan saudara kamu? Maksudnya al-ghibah ni, kalau kita sebut dan benda tu adalah betul, benda tu betul, itu maksudnya ghibah. Itu maksudnya kita mengumpat, kita gosip. Ada di kalangan kita yang dia tak perasan dia terumpat, tapi bila ditegur, apa dibuat? Apa dia jawab? Aku cakap benda benar kan? Aku cakap benda benar, bukan nipu-nipu kan? Jawapan tu kan biasa kan? Itulah tanda, itulah tandanya riba. Maksudnya kalau kita tegur, kita tegur orang, tak boleh cakap macam tu, kamu ngumpat. Aku bukannya nipu, aku cakap betul. Pasal betul itulah aku marahkan, pasal kamu ngumpat. Benda betul. Dan benda tu tidak disukai kalau orang tu didengar. Jadi kena elak berkenaan dengan riba ni. Teringat saya berkenaan dengan riba ni, wallahu alam kesahihan, ada satu kisah sebelum Tuan Guru Ni Aziz dia meninggal, masa di hospital, dalam keadaan pejam mata tu,
Tok Guru mendengar si isterinya tak silap sedang berbual-bual dengan kawannya, wallahu alam. Didengar oleh tuan guru. Wallahu alam isi perbincangan, wallahu alam. Tapi mungkin benda tu tidak disukai dan cuba dihalang oleh tok guru. Apa tok guru buat? Dalam keadaan pejam mata tu, dia tepukkan tangan dia dekat katil. Langsung senyap. Perbualan dihentikan. Mungkinlah ada benda yang bercerita berkenaan dengan orang mungkin, tapi didengari dan dihentikan. Biasalah orang perempuan menyembang, kadang-kadang terlajak, biasa. Yang kena stopkan siapa? Para suami ni lah yang kena stopkan. Kadang-kadang tak perasan. Kadang-kadang kita sendiri pun, yang lelaki pun, kadang-kadang kita tersembang bab orang. Kena jaga. Kalau boleh lari, lagi baik. Kalau kita dah mula sebut pasal nama orang, siap. Kena jaga. Takut kita terumpat. Kalau boleh lari. Kalau ada orang nak cuba untuk ceritakan berkenaan dengan buruk orang, kalau boleh stop, lagi baik. Dia ada situasi. Ada benda yang kita tak sepatutnya tahu. Kita tak tahu berkenaan dengan buruknya, orang nak bagi tahu, kalau boleh elak, lagi baik. Tetapi kadang-kadang ada situasi yang lain, kita kena tahu buruk dia, supaya tak merebak pula buruk dia. Itu kita kena dengar dan ambil tindakan pula. Bukan kita pula pergi bawa dan pergi jaja pula. Tu jaga-jaga. Buat fitnah ke orang, takut jatuh fitnah, lagi susah. Dia ada satu kisah benar. Seorang, dia ni Bilal lah. Ketika Bilal ni meninggal dunia, dikhabarkan bila dah mandi apa semua ni, dalam hair mandi tu satu hair dah. Dalam hair ketika dimandikan jenazah tu, satu hair dah. Masa nak dikafankan tu, kain kafan tak cukup. Tak cukup. Tanyalah kepada orang yang menyediakan kain kafan, memang beli tak cukup ke macam mana? Dia kata memang beli macam biasa, tapi tak cukup. Nak dikebumikan pun tak muat. Bila dah selesai semua, orang tanya, cek balik, di mana masalahnya ni? Rupanya ketika hidup jenis rajin sebar benda yang tak pasti. Tak pasti. Bila tak pasti ni, dia mungkin boleh jatuh kepada fitnah. Lebih-lebih lagi dalam zaman kita ni, jenis tekan forward. Jadi hati-hati, takut tersalah. Lebih-lebih lagi dalam tempoh sekarang ni, hair covid ke, hair apa-apalah, kena hati-hati. Kadang-kadang bukan orang biasa ni, para ni level-level asatizah pun kadang-kadang terlajak juga. Dan benda tu pun salah sebenarnya. Yang disebarkan tu benda yang salah, terlajak. Sebab tu kena hati-hati. Yang ni yang kita sebut sebagai zaman fitnah ni. Jangan difahamkan zaman fitnah ni, fitnah orang ni cakap orang ni sekian-sekian. Bukan fitnah itu. Fitnah ujian. Kita sekarang sedang berada di zaman fitnah. Kita risau, kita buat benda ni, dia datang benda lain. Jadi kena hati-hati. Cakap dengan orang, kalau mungkin sebelum ni tak semudah yang pada hari ni. Sebelum ni kita nak dapatkan berita, kalau dulu-dulu tuan ibu-ibu ayah-ayah nak dapatkan berita dalam satu kampung ke satu taman, berapa lama nak nyampe? Lama.
dia kena melalui postur. Pergi ke rumah ni, oh dapat cerita ni, dia pergi ke rumah ni kan, barulah berita tu sampai. Sekarang ni tak payah, level 10 minit je apa yang berlaku dekat Lubnan sebagai contoh baru ni kan, kita dapat tahu dah. Berapa orang mati kita tahu, berapa dia punya skala apa semua kita tahu. Level sekarang ni ataupun zaman sekarang ni, kita berada di zaman fitnah, dan kita kena lebih berhati-hati dan jaga. Kita takut sangat ni, esok rupa-rupanya benda yang kita buat tersangkut. Amalan kita banyak dah, takut tersangkut sebab antaranya ya bilisanihi wa yadihi, sebab lidah kita, dan juga sebab tangan kita. Wa iyazubillah. Jadi kena jaga-jaga, insya-Allah kita sama-sama. Yang keempat, qila wa qal. Jenis cerita ni kan, dengar cerita, dia ni kata macam ni, sedangkan kita tak tahu. Kita jadi penyampai. Kita kata sekian, dia ni pemimpin ni sekian. Apa lagi yang sekarang ni yang viral, apa nama, seorang pendakwah ditangkap, dituduh sekian, yang kita dapat kat kita ulas cukup-cukup. Ini aku dah tahu dah daripada mula-mula dulu. Oh, dia dah paling hebat sekali ngulas. Kita banyak tambah haji Nomoto. Dia tambah kicap, dia tambah haji Nomoto, memang cerita tu lagi sedap. Memang sedap cerita pasal orang. Benda tak confirm lagi, biarlah orang yang berkuasa, pihak berkuasa buat kerja dia. Kalau betul salah, biar dia dihukum. Kita tak perlu menjadi penghukum, tak payah ulas, tak perlu ulas. Itu pun kita kena jaga juga. Bila tahu dah kes-kes macam tu, kita risau jadi di kalangan kita. Macam ada kes baru lagi di Kuala ni juga. Ada kes satu masjid ni, dia pergi dengan ahli jawatan kasanya, pergi ke satu rumah. Buat apa? Tegur kepada keluarga tu. Sebab apa? Keluarga tu dalam rumah tu dibiarkan anaknya dengan kawan dia duduk serumah, sebilik, wallahu alam, tapi tak kahwin lagi. Tutara di Kuala udah ada, mujulah apa nama tu, ahli jawatan kuasa masjid ni pergi turun, pergi nasihat. Yang tu kita sebut awal tadi, kita ada hak kita kepada orang lain yang kita kena tunaikan. Luas sangat. Itu yang kita tahu, yang tak tahu. Sebab tu kita kena sentiasa hidupkan suasana untuk berdakwah. Jangan rasa selesa duduk sendiri-sendiri. Kita sibuk dengan kita punya keluarga, kita sibuk dengan kita punya bisnes, dengan kita punya kerjaya sebagai contoh, sehingga kan kita lupa kepada tanggungjawab kita kepada orang lain. Itu yang kita nak kena jaga. Moga-moga benda tu tak ada di kalangan daripada keluarga kita. Tutara ada di Kuala tu, sebelum ni dengar di Kuala Lumpur je. Kuala Lumpur di tempat-tempat yang advance lah sikit ya. Di Kuala pun dah ada. Jangan sampaikan cerita kepada orang yang benda yang kita tak tahu, dan jangan kita sebarkan pula benda yang kita tak tahu. Yang kelima adalah al-kadhib, iaitu pendusta ataupun menipu. Bila menipu ni biasanya sinonim kita sebut sebagai tanda kepada orang munafik. Kan tanda dia ada 3. Yang pertama sekali apa? Nabi sebut yang pertama, iza haddasa kadaba. Yang kedua, ketiga tu lain. Yang pertama Nabi sebut adalah berkenaan dengan lidah. Sebab bahayanya lidah ni tadi. Itu 5 perkara yang berkait dengan lidah. Hadis ini tidak menafikan keimanan ataupun keislaman seorang muslim.
Dia tidak menafikan, sebagaimana Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani disebut dalam kepada pemahaman kepada hadis yang berbentuk semacam ni, yang macam menafikan keislaman ataupun keimanan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi, kan tidak beriman, kan? Tidak beriman dimasukkan dalam tu bukanlah terkeluar daripada Islam, tetapi adalah yang dimaksudkan berkenaan dengan ketidakkesempurnaan, tidak sempurna. Menurut sebahagian ulama, hadis ini adalah isyarat kepada seorang muslim mesti mempunyai hubungan yang baik dengan Allah, kerana dalam hadis ini menyatakan seorang muslim itu akan menjadi muslim yang hakiki apabila dia mempunyai hubungan yang baik sesama muslim. Bila kita dengan muslim yang lain, kita okey, kita baik, maksudnya kita adalah berada di level muslim yang baik, muslim yang hakiki. Lebih-lebih lagi dengan benda-benda yang Allah suruh kita, wajibkan untuk buat, dan kita kena buat. Sebab apa Rasulullah menggunakan dalam hadis ni kalimah lidah dan tangan? Kerana ia menunjukkan bahawa kezaliman datangnya daripada ucapan dan juga daripada perbuatan. Dia ada kuasa, dia akan gunakan kuasa yang ada, tidak ikut kehendak Islam, ikut sesuka hati. Tak dapat kuasa, nak kuasa. Ada juga jenis gitu, mengejar kepada kekuasaan. Apa yang dia kejar tak tahu. Dia mungkin terlupa dengan adanya kekuasaan, dia jadi banyak yang perlu untuk diselesaikan. Jangan dilihat dapat kuasa, dapat harta. Salah. Ada orang nampak kuasa, dapat harta. Memang boleh dapat, tapi setara mana sangat kita nak reta ni? Setara mana? Kita nak makan, setara mana sangat? Tuan-tuan, makan ada, makan 2 pinggan dah sekarang ni. Tak lalu dah. Sepinggan je kalau kita nak makan pun. Setara mana sangat kita nak makan? Tapi itu yang disebut sebagai nafsu tadi tu. Itu yang kita sebut sebagai nafsu. Nafsu ni takkan pernah puas. Oleh yang demikian, kita kena dekatkan diri kepada Allah, dan kita akan manfaatkan apa yang kita ada untuk Allah, untuk mendekatkan diri kepada Islam. Baik. Yang nanti akhirnya, kan dalam hadis Nabi sebut berkenaan dengan orang yang berhijrah, man hajara ma nahallahu anhu, yang Allah tegah dia berhijrah. Perpindahan para sahabat daripada kota Mekah ke Madinah adalah bukti kecintaan mereka kepada Allah dan Rasul. Siapa yang sanggup meninggalkan segala harta dan tanah tumpah darah, lalu bergerak menuju ke satu kawasan yang asing semata-mata kerana ingin melihat Islam terbela, kalau bukan orang yang utuh imannya. Yang sahabat Nabi, dia buktikan untuk dia berhijrah sebab dia nak tengok Islam itu lebih baik. Dan dalam hadis ni Nabi sebut berhijrah daripada benda yang Allah tak suka kepada Allah suka. Benda yang kita buat kadang-kadang ada yang Allah tak suka, kita tahu, tapi kita terlajak mungkin. Tapi apabila kita mengambil pendekatan untuk berhijrah, meninggalkan apa yang kita selalu buat yang tak betul tersebut, dan kita akan diberikan level kepada muslim yang hakiki tadi. Ini akhlak kita, kena berhijrah. Mungkinlah ada orang nak ambil nak berhijrah ni, ataupun dia nak berubah ni, dia ada turning point dia. Ada turning point dia. Kadang-kadang ada orang dia nak berubah, selepas kadang-kadang dia balik daripada Mekah sebagai contoh, ya, balik dia berubah. Ada orang datangnya perubahan tu selepas dia koma sebagai contoh. Ada orang datang berubah dia selepas daripada dapat mimpi sekian-sekian. Tapi poinnya kadang-kadang kita mencari turning point, bila nak berubah, kan? Kita mencari bila nak berubah.
bukan kita meletakkan kena berubah terus. Bila kita letak tak apalah, hujung tahun ni lah, tahun 2020 kan nak habis, nanti 2021 lah berubah. Dia tak tahu sampai ke tak, tak tahu lagi. Letaknya nak berubahnya kemudian. Jadi kena hati-hati, takut tak dan sampai. Takut tak dan sampai. Kalau kita nak berubah, kena ambil perubahan cepat-cepat. Sebab tu hukum wajib, kalau ada orang nak meluk agama Islam, kita je ada. Macam orang bukan Islam nak masuk Islam, kita je ada. Dia jumpa dengan kita. Macam kita nak buat apa? Datang esok lah, boleh? Jangan. Wajib masa tu kita kena uruskan. Kita kena uruskan. Andai kata kita rasa kita tak berapa nak boleh nak buat, carilah orang yang lebih layak. Tapi kena buat segera. Kena buat segera. Baik. Selesailah tu berkenaan dengan hadis lidah dan juga tangan. Dan untuk akhirnya, insya-Allah pada malam ni saya ada bawa seperti biasa berkenaan dengan sekolah yang kami buat, Sekolah Rendah Integrasi Teras Islam Seriti di sebelah Yusas, dekat dengan Nasi Arab di Bukit Candan, Candan Puteri. Kita tengah buat renovation dan memerlukan lagi sumbangan dana untuk kita teruskan pembangunan dan pembangunan. Alhamdulillah, sebelum sembahyang maghrib tadi pun dah ada orang bagi. Alhamdulillah, moga-moga diberikan rezeki yang luas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada bawa tabung tadi, dan ada siapa di luar nanti kita ada buat sediakan kupon. Satu keping tu RM10, satu buku tu ada 10 keping. Kalau ada yang berminat untuk bantu kami mencari dana, boleh ambil buku tu di luar nanti, insya-Allah. Itu sahaja. Terima kasih pada semua. Moga-moga dengan perkongsian hadis kita pada malam ni memberikan kita satu keinsafan dan memberikan kita rasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan meneruskan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'na al bala wal waba virus corona min al fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an buldana amah ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.